Cinta merentasi benua, takdir di tanah bertuah. Memilihnya, meninggalkan segalanya, bagiku itu mudah. Tanganku menggigil saat melangkah keluar dari pintu gerbang ketibaan yang menuju ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Udara dingin menusuk ke dalam paru-paru. Bayi di dalam perutku bergerak. Hamil 8 bulan. Aku meninggalkan seluruh hidupku di London dan datang ke sini dengan hanya satu petunjuk, kedai teh ibunya di Petaling Street. Suara pengumuman yang kedengaran dari jauh membuat jantungku membeku. Jika kau berada di saat ini, apa yang akan kau pilih? Aku Elizabeth Harrison, lahir dan dibesarkan di London, England pada usia 30, aku menjadi pakar bedah saraf. Semuanya bermula ketika aku berusia 13 tahun. Ayahku diserang stroke semasa makan malam. Tiba-tiba, garpu jatuh dari tangannya dan dia mula gagap. Eliza, ibuku menjerit. Aku segera menelepon ambulans. Tanganku menggigil teruk hingga sukar untuk mendial nombor. Di bilik kecemasan hospital, aku melihat para dokter dan jururawat bergerak pantas. 10 menit menunggu terasa seperti seumur hidup. Ibuku menggenggam tanganku erat. Aku mendongak ke siling dan berdoa. Lampu bilik pembedahan padam. Seorang dokter keluar. Wajahnya letih, namun dia tersenyum. Berjaya, jangan risau. Detik itu tidak akan kulupakan seumur hidup. Selepas 5 jam pembedahan, ayahku terselamat. Pada saat itu, aku membuat keputusan. Aku akan menjadi seorang dokter, seorang yang menyelamatkan nyawa. Selepas menamatkan sekolah menengah, aku melanjutkan pelajaran ke sekolah perubatan. Aku belajar siang dan malam. Ketika teman-teman berpesta, aku berada di perpustakaan. Ketika teman-teman pergi melancong, aku berada di Makmal. Aku diterima masuk ke University Perubatan London, salah satu fakulti perubatan terbaik di England. Aku belajar selama 6 tahun. Anatomi, fisiologi, farmakologi, patologi, aku lulus beratus-ratus peperiksaan. Aku mengharungi malam tanpa tidur yang tidak terhitung jumlahnya. Akhirnya, aku memperoleh lesen doktor pada usia 26. Kemudian, aku memulakan pengkhususan dalam pembedahan saraf, program residensi selama 4 tahun. Ini adalah tempoh yang paling mencabar. Aku bekerja 18 jam sehari, tiada hujung minggu, tiada cuti umum. Aku tidur di bilik kecemasan, menghabiskan hari di bilik pembedahan, dan menjaga pesakit di ward. Ada kalanya aku bekerja 36 jam tanpa henti. Aku pernah tertidur sambil berdiri. Aku pernah menangis di tandas, tetapi aku tidak berputus asa. Aku mahu menjadi seperti dokter yang menyelamatkan ayahku. Akhirnya, aku menjadi pakar pada usia 30. Aku bekerja di Hospital University London di ward pembedahan saraf. Aku melakukan pembedahan tumor otak, menyelamatkan pesakit pendarahan, dan membedah otak mangsa kemalangan jalan raya. Rakan sekerja menghormatiku. Ketua jabatan memuji kemahiranku. Elizabeth, awak seorang jenius. Tangan awak sangat halus. Setahun kemudian, aku memenangi anugerah dokter muda di Persatuan Neuroscience British atas pembangunan teknik pembedahan tumor otak yang inovatif. Kedua ibu bapakku hadir pada majelis anugerah itu. Ayah menggenggam tanganku. Ayah bangga denganmu, anakku. Malam itu, aku menangis. Air mata kebahagiaan. Namun, di dalam hatiku, sentiasa ada kekosongan. Aku tidak punya teman, apatah lagi kekasih. Hidupku hanya berulang-alik dari bilik pembedahan ke ward. Aku bekerja 16 jam sehari. Hujung minggu pun bekerja. Cuti umum pun di hospital. Aku fikir aku sudah terbiasa dengan kesunyian. Setiap pagi, jam 6, aku bangun. Aku minum teh sendirian dan pergi ke hospital. Aku memeriksa jadwal pembedahan dan melawat pesakit. Malam, aku pulang ke rumah sendirian. Sebuah apartemen kecil di Kensington, satu bilik tidur, satu ruang tamu, satu dapur. Cukuplah untuk hidup seorang diri. Aku makan malam, membaca jurnal perubatan, lalu tidur. Itulah rutin harianku. Hujung minggu pun sama. Aku melukis, belajar di rumah, sesekali melawat ibu bapakku, tetapi itu sahaja. Rumah ibu bapakku terletak di Highgate, utara London. Sebuah rumah agam Victoria dengan taman yang luas dan banyak bilik. Ayahku seorang pakar kardiologi, ibuku pula ahli farmasi.
Kedua-duanya lulusan fakulti perubatan berprestij. Setiap petang Ahad, kami akan minum teh di rumah ibu bapakku. Teh Earl Grey di dalam cawan porselin mewah. Ayah bertanya, "Elizabeth, bagaimana kerja awak sekarang?" "Baik, Ayah. Minggu ini saya berjaya melakukan 5 pembedahan." "Baguslah. Memang anak Ayah?" Ibuku berkata. "Tapi anakku, tak terfikir untuk berkahwin ke?" Aku menghirup tehku. "Belum lagi, Ibu. Saya sibuk dengan kerja." "Awak dah 30. Kawan-kawan awak semua dah kahwin dan ada anak kan?" Aku tidak menjawab. Pada usia 30, teman-teman sebayaku sudah berkahwin dan mempunyai anak. Jessica, teman sekelas universiti, berkahwin dengan seorang peguam. Sophia, teman sekolah menengah, melahirkan anak kembar. Aku masih sendirian. Adakah aku kesepian? Tentu saja aku kesepian. Tetapi aku sudah terbiasa. Setiap malam, aku berbaring sendirian di katil, merenung siling. Adakah ini akan menjadi hidupku? Bekerja sehingga tua. Tapi aku tidak tahu bagaimana untuk mengubahnya. Aku tidak punya masa untuk bercinta, tidak punya siapa-siapa untuk ditemui. Suatu hari, aku dihubungi oleh unit kerjasama antarabangsa hospital. "Dr. Harrison, bolehkah Anda menghadiri persidangan pembedahan saraf di Kuala Lumpur?" Aku berfikir sebentar. "Bila?" "Jun 2023. Seminggu, dan Anda perlu membuat pembentangan." Aku menerima tanpa ragu. "Baiklah, saya akan hadir. Aku ingin pergi ke tempat baharu. Sebenarnya, aku sangat berminat dengan Malaysia. Rakan serumahku semasa universiti dulu orang Malaysia. Temanku bernama Ain. Ain menunjukkan aku drama-drama Malaysia, memasakkan makanan Malaysia untukku. Dia juga mengajar sedikit bahasa Melayu kepadaku. Aku mula terpesona dengan budaya Malaysia. Aku mula belajar bahasa Melayu sendirian. Aku menonton drama, mendengar musik selama 4 tahun. Kini, aku boleh berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Tidak sempurna, tetapi boleh difahami. Oleh itu, berita persidangan di Kuala Lumpur itu sangat menggembirakanku. Akhirnya, aku dapat pergi ke Malaysia. Aku mula membuat persiapan untuk pembentanganku. Ia mengenai teknik pembedahan tumor otak invasif minimum. Aku bersiap selama 2 bulan. Jun 2023. Aku menaiki pesawat di lapangan terbang Heathrow. Penerbangan selama 12 jam. Aku duduk di tepi tingkap. Pesawat berlepas. London semakin mengecil. Aku berfikir, adakah ini permulaan yang baharu? Kami tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada awal pagi. Apabila aku keluar dari lapangan terbang, segalanya terasa asing. Bau udara berbeza. Kelembapan tinggi. Orang ramai bercakap bahasa Melayu. Papan tanda bertulis bahasa Melayu. Aku teruja. Aku menaiki Clear Express menuju ke KL Sentral. Dari dalam kereta api, aku melihat keluar. Bangunan tinggi kelihatan. Jalan raya yang luas kelihatan. Sungai Klang kelihatan. Pemandangan yang sama sekali berbeza dari London. Lebih moden, lebih dinamik. Kami tiba di KL Sentral. Orang ramai bergerak pantas. Semua kelihatan sibuk. Aku menaiki teksi ke hotel. Sebuah hotel perniagaan berhampiran KLCC. Aku mendaftar masuk. Biliknya kecil tetapi bersih. Di luar tingkap, bangunan pencakar langit kelihatan. Aku membongkar bagasi, mandi. Aku berbaring di katil. Aku perlu menyesuaikan diri dengan zon waktu. Tetapi aku tidak boleh tidur. Aku terlalu teruja. Aku melihat keluar tingkap. Lampu neon bersinar. Menara Kuala Lumpur kelihatan dari jauh. Aku berbisik, "Kuala Lumpur, mampukah aku serasi denganmu?" Persidangan berlangsung selama 4 hari di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC. Hari pertama, hanya pendaftaran. Hari kedua, pembentangan rasmi bermula. Aku membuat pembentangan pada petang hari ketiga mengenai teknik pembedahan invasif minimum untuk tumor otak. Dewan pembentangan boleh memuatkan kira-kira 300 orang, hampir penuh. Aku naik ke pentas, memegang mikrofon. "Assalamualaikum. Nama saya Elizabeth Harrison dari Hospital University London." Aku memberi salam dalam bahasa Melayu. Penonton kelihatan terkejut. Aku memulakan pembentanganku. Aku bercakap dalam bahasa Inggris, tetapi sesekali mencampur adukan dengan bahasa Melayu. Pembentangan itu berlangsung selama 40 menit. Aku fokus sepenuhnya.
Tiba masa sesi soal jawab. Beberapa soalan diajukan. Seorang dokter Malaysia bertanya, berapakah kadar komplikasi? Aku menjawab, kurang daripada 2%, lebih rendah 3% daripada kaedah tradisional. Penonton mengangguk. Pembentangan tamat dengan tepukan gemuruh. Apabila aku turun dari pentas, ramai doktor mendekatiku. Pembentangan Anda sangat hebat. Bahasa Melayu Anda sangat fasih. Bolehkah kita melakukan penyelidikan bersama di masa hadapan? Aku bertukar kad nama. Seorang doktor Malaysia mendekatiku. Dia kelihatan pertengahan 30-an, pembentangan yang sangat baik. Anda dari England, bukan? Aku mengangguk. Terima kasih. Ya, saya dari London. Ini kali pertama Anda di Kuala Lumpur? Ya, kali pertama. Ada rancangan untuk bersiar-siar? Aku tersenyum tipis. Saya bercadang untuk melawat sendiri. Dia berkata, jika Anda ada masa, sudikah Anda melawat hospital kami? Hospital Pusat Kuala Lumpur. Kami ada kemudahan pembedahan saraf yang bagus. Aku mengangguk. Bagus juga. Jika ada masa, saya akan pergi. Dia menyerahkan kad namanya. Aku mengambilnya. Profesor Tan, pembedahan saraf, Hospital Pusat Kuala Lumpur. Aku juga memberikan kad namaku. Persidangan tamat. Sisa beberapa hari lagi, aku merancang untuk melancong. Aku bercadang untuk melawat Kuala Lumpur sendirian. Pada hari terakhir persidangan, kira-kira jam 3 petang, aku keluar dari KLCC untuk pulang ke hotel. Aku berjalan menuju ke dataran. Cuaca cerah, sinaran matahari hangat. Ramai orang. Waktu puncak semakin hampir. Aku berjalan perlahan, menikmati pemandangan sekitar. Bangunan tinggi, papan iklan yang meriah, tenaga yang berbeza dari London. Tiba-tiba, orang ramai mula berbisik-bisik. Ada orang jatuh. Tolong. Aku berpaling. Seorang lelaki muda, mungkin lewat 20-an, terbaring. Orang di sekeliling hanya berdiri terpaku, terkejut. Secara naluri, aku berlari mendekat. Aku meletakkan beku dan melutut. Aku memeriksa pesakit. Dia kejang seluruh badan. Aku memeriksa nadinya, pantas tetapi teratur. Serangan epilepsi. Aku bertindak segera. Aku palingkan kepalanya ke sisi, memastikan saluran pernafasan tidak tersumbat dan berhati-hati agar dia tidak menggigit lidahnya. Aku melihat jam, mula mengira masa serangan. 1 minit, 2 menit, 3 menit. Orang ramai mula berkumpul. Adakah Anda doktor? Perlukah kita panggil ambulans? Aku menjawab dengan tenang, tunggu sebentar. Jika lebih dari 5 menit, kita panggil ambulans. Seseorang melutut di sebelahku. Seorang lelaki memakai kot putih dokter. Dia memandangku dan berkata dengan tenang, adakah Anda dari bidang perubatan? Aku mengangguk, ya, pakar bedah saraf. Dia melihat pesakit dan bertanya, berapa lama sudah serangan bermula? Aku menjawab, kira-kira 3 menit. Dia berkata, kita perhatikan lagi. Lebih dari 5 menit itu kecemasan. Aku memandangnya. Pandangannya tenang, pandangan seorang profesional. Setelah 4 menit, serangan berhenti. Pesakit perlahan-lahan membuka mata, kelihatan keliru. Aku bercakap lembut kepadanya, awak okey? Awak baru alami serangan. Awak perlu ke hospital. Pesakit menggelengkan kepala. Saya okey. Saya cuma terlupa makan ubat. Kalau balik rumah dan makan, saya okey. Doktor lelaki itu berkata, walaupun begitu, Anda patut menjalani pemeriksaan. Saya boleh bawa Anda ke hospital. Pesakit itu sekali lagi menggeleng. Betul-betul okey. Ini perkara biasa. Pesakit itu perlahan-lahan berdiri. Dia terhuyung-hayang tetapi menolak bantuan. Maaf. Terima kasih. Pesakit itu berjalan pergi. Aku bimbang, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Orang ramai bersurai. Doktor lelaki itu berdiri dan berkata, terima kasih atas bantuan Anda, memang pakar. Aku juga berdiri. Dia menghulurkan tangan. Kenji Tan, pakar kecemasan di Hospital Pusat Kuala Lumpur. Aku menggenggam tangannya dan menjawab, Elizabeth Harrison, pakar bedah saraf dari London. Dia membulatkan mata. Dari London? Bahasa Melayu Anda sangat fasih. Aku tersenyum. Saya belajar bahasa Melayu semasa universiti. Saya berminat dengan budaya Malaysia. Dia mengangguk. Begitu ya. Terima kasih banyak atas bantuan Anda hari ini. Jika tiada Anda, pasti keadaan akan lebih teruk.
Pada ketika itu, aku pertama kali melihat wajahnya dengan jelas. Pandangan matanya hangat. Aku dapat merasakan keikhlasan. Dia kelihatan kira-kira 35 tahun. Tinggi kira-kira 180 cm. Bahu bidang dan postur badan yang baik, dia mengeluarkan kad nama dan menyerahkannya. Jika Anda ada rancangan untuk melawat Kuala Lumpur, hubungi saya. Saya boleh menjadi pemandu pelancong Anda. Aku menerima kad nama itu. Aku fikir ia hanya satu basa-basi. Terima kasih. Saya ambil untuk rujukan. Dia melambai tangan dengan senyuman. Kalau begitu, saya perlu ke hospital. Jaga diri. Aku memerhatikan dia berjalan pergi. Tinggi dan jalannya teratur. Kot putih doktornya berkibar di tiup angin. Aku melihat kad nama itu. Kenji Tan, pakar kecemasan, Hospital Pusat Kuala Lumpur. Nombor telepon dan alamat email tertera. Malam itu, di bilik hotel, aku mengeluarkan kad nama itu sekali lagi. Pelik, hatiku tertarik. Suaranya terus bergema di benakku, tenang dan meyakinkan. Aku teringat pandangan matanya, hangat dan tulus. Aku meletakkan kad nama itu di atas meja, merenungnya sejenak. Patutkah aku menghubunginya? Atau biarkan sahaja? Aku berbelah bahagi. Tetapi hatiku sudah membuat keputusan. Keesokan paginya, aku menghantar mesej kepadanya. Assalamualaikum. Saya Elizabeth, yang Anda temui di dataran semalam. Jika Anda ada masa, bolehkah Anda memandu saya melawat Kuala Lumpur? Setelah menghantar mesej itu, aku menyesal. Terlalu agresifkah? Adakah aku mengganggunya? Namun, balasan datang 10 menit kemudian. Tentu saja, mari kita jumpa esok jam 10 pagi di hadapan Istana Negara. Saya akan tunjukkan banyak tempat menarik. Jantungku berdebar kencang. Malam itu, aku tidak dapat tidur kerana terlalu teruja. Ini adalah kali pertama aku merasa teruja sebegitu dalam hidupku. Teruja yang pertama kali kurasakan sejak menjadi doktor pada usia 30. Keesokan paginya, aku bangun awal, jam 6 pagi. Aku mandi dan memilih pakaian. Biasanya aku tidak kisah, tetapi hari ini berbeza. Aku membuka almari dan memilih pakaian berulang kali. Gaun biru, atau blaus putih dan seluar jeans. Akhirnya, aku memilih blaus putih dan seluar jeans. Tidak terlalu formal, tetapi kemas. Aku melihat cermin. Bagaimana dengan gaya rambut? Biarkan lepas atau ikat. Akhirnya, aku buat separuh sanggul. Aku juga memakai sedikit solekan. Aku melihat jam. Baru jam 7. Aku bersiap terlalu awal. Aku pergi ke restoran hotel untuk sarapan, tetapi makanan tidak lalu di kerongkongku. Aku gementar. Mengapa aku begitu gementar? Hanya akan melawat Kuala Lumpur bersama-sama, tetapi hatiku merasakan sesuatu yang lain. Jam 9, aku keluar dari hotel. Aku menaiki LRT ke stesen berhampiran Istana Negara. Tiba di Istana Negara, ramai orang, pelancong mengambil gambar. Aku berdiri di tempat yang ditetapkan untuk bertemu, berhampiran jambatan utama. Aku melihat jam, 9:50 pagi. Aku menunggu 10 menit. Tepat jam 10. Dari jauh, seseorang melambai. Itu Kenji. Dia berlari mendekat. Dia memakai seluar jeans dan kemeja kelabu. Suasana yang berbeza dari semalam, tetapi masih kelihatan hebat. Assalamualaikum. Maaf membuat awak menunggu. Tidak, saya pun baru sampai. Dia tersenyum. Baguslah. Awak tidur lena? Aku mengangguk. Ya, saya tidur lena. Sebenarnya aku terlalu teruja hingga hanya tidur 3 jam. Hari ini, apa kata kita mulakan dengan Petaling Street? Aku menjawab. Ya, bagus. Kami berjalan bersama. Petaling Street tidak jauh dengan LRT. Semasa di LRT, Kenji bertanya, pesakit semalam, saya bimbang juga. Ya, harap dia pergi ke hospital. Betul, tapi kalau dia sendiri menolak, apa boleh buat? Kami terdiam sebentar. Kami tiba di Petaling Street. Ia sangat meriah. Tanglung besar, jalan membeli belah yang sibuk, kuil yang meriah. Aku kagum. Wah, hebatnya, Kenji tersenyum. Ini salah satu kawasan tertua dan bersejarah di Kuala Lumpur. Kami memasuki kawasan Petaling Street. Kenji menjelaskan satu persatu. Ini kuil Sin Sesi, ramai orang datang bersembahyang di sini. Aku mendongak melihat bangunan itu. Lingkungan bumbungnya anggun, ukiran-ukirannya halus. Memang cantik.
Rasanya berbeza dari gereja di England. Betul kan? Dikatakan bahawa seni bina Malaysia mengutamakan keharmonian dengan alam semula jadi. Aku mengangguk. Kami berjalan perlahan. Kenji menjelaskan sejarah setiap bangunan, rumah kedai lama dengan bumbung jenting yang unik. Nampak asap colok ini? Dikatakan jika mandi asap ini, bahagian badan yang sakit akan sembuh. Aku terharu. Ada kepercayaan sebegitu ya. Dia kelihatan bangga. Orang Malaysia sangat menghargai sejarah dan tradisi. Banyak yang musnah semasa peperangan, tetapi dibina semula. Aku mengangguk mendengar ceritanya. Setelah melihat-lihat kuil, kami berjalan di sepanjang jalan membeli belah berhampiran. Lorong-lorong sempit dipenuhi kedai-kedai tradisional. Wah, memang cantik. Kenji berkata, kawasan ini mengekalkan suasana zaman dahulu. Ada juga yang kurang selesa, tetapi kami cuba mempertahankan tradisi. Kata-katanya menyentuh hatiku. Kami berjalan di sepanjang dinding kedai-kedai lama, bumbung jentingnya indah. Kami naik ke bangunan tinggi. Pemandangan Kuala Lumpur terhampar. Yang nampak di sana itu menara berkembar Petronas. Nak pergi sana? Aku menjawab, ya, tentu. Tiba waktu makan tengah hari. Kenji bertanya, masakan Malaysia boleh? Tentu saja. Saya suka masakan Malaysia. Kalau begitu, mari kita makan nasi lemak di sekitar sini. Kami masuk ke sebuah restoran kecil berhampiran. Ramai pelanggan. Aku melihat menu, bertulis bahasa Melayu. Kenji menjelaskan, nasi lemak dengan rendang ayam atau ikan bilis goreng pedas sedap di sini. Nak yang mana? Aku menjawab, saya nak nasi lemak dengan rendang ayam. Makanan dihidangkan, nampak menarik. Kenji menjelaskan, makanlah dengan sambal ini. Aku mengikut katanya. Aku makan satu suapan. Sedapnya. Rendang ayam, sedapnya. Kenji tersenyum. Ini salah satu rasa Malaysia. Selesai makan, kami berjalan di sepanjang jalan Petaling Street. Kedai craft, kedai teh, galeri, semuanya baharu bagiku. Kami masuk ke sebuah kedai teh tradisional. Biliknya mempunyai meja kayu dan bangku rendah. Kami menanggalkan kasut sebelum masuk. Kami duduk di tepi tingkap. Kenji memesan, 2 teh tarik tolong. Teh dihidangkan. Baunya harum, baunya sangat wangi. Kenji berkata, teh tarik ini mempunyai kesan menenangkan fikiran. Kami minum teh sambil melihat keluar tingkap. Kenji bertanya, bagaimana kehidupan di London? Sibuk. Memang sibuk. Saya bekerja 16 jam sehari. Susah ya. Aku mengangguk. Ya, susah. Tapi berbaloi. Kerja menyelamatkan nyawa pesakit. Kenji berkata dengan simpati. Saya pun sama. Bekerja di bilik kecemasan memang memeningkan kepala. Tapi ini kerja menyelamatkan nyawa, kan? Aku melihat matanya penuh keikhlasan. Kami saling memahami. Simpati yang hanya difahami oleh mereka yang melakukan pekerjaan yang sama. Petang itu, kami naik menara Kuala Lumpur. Kami naik lift. Dari tingkap, Kuala Lumpur kelihatan. Kami tiba di dek pemerhatian. Pemandangan Kuala Lumpur terhampar luas. Wah, besarnya. Kenji berdiri di sebelahku. Ini bandar yang didiami 14 juta orang. Kami berjalan mengelilingi dek pemerhatian sambil berbual. Kenji menunjuk ke setiap bangunan dan menjelaskan, di sana itu Sungai Klang, di sana pula Bukit Bintang, dan di sana pula KLCC. Aku melihat Kuala Lumpur sambil mendengar penjelasannya. Sebuah bandar yang besar dan kompleks, tetapi entah bagaimana terasa hangat. Matahari mula terbenam. Pemandangan senja itu indah. Kenji berkata, nak makan malam dan pergi ke taman. Aku menjawab, ya, bagus. Kami makan malam di sebuah restoran kecil berhampiran menara. Satai. Kenji memanggang satai untukku. Bakar begini, celup dalam kuah kacang, dan cuba rasa. Aku mengikut katanya. Aku makan satu suapan. Rangup dan sedap. Sedapnya. Kenji tersenyum. Orang Malaysia sangat suka satai. Selalu makan satai di majlis-majlis. Selesai makan, kami menuju ke Taman Tasik Perdana. Kami menaiki LRT ke sana. Malam itu, angin laut sungguh nyaman. Orang ramai berbasikal, berjoging, dan berjalan-jalan. Kami juga berjalan perlahan. Kenji menghulurkan kopi kepadaku. Saya beli di kedai serbaneka. Nah, aku menerima cawan itu. Ia hangat. Kami duduk di bangku. Tasik berkilauan.
Lampu dari seberang terpantul di permukaan air. Kenji bertanya, "Bagaimana hari ini?" Aku menjawab dengan jujur, "Seronok sangat. Sudah lama saya tidak merasa santai seperti ini." Dia melihat ke Tasik dan berkata, "Saya pun. Sebenarnya, sudah lama saya tidak menghabiskan masa seharian dengan seseorang seperti ini." Aku memandangnya. Kerja di kecemasan mesti susah, kan? Ya, susah. Shift malam pun banyak, dan keadaan kecemasan berterusan. Kerana jadual kerja yang tidak menentu, saya tidak banyak masa untuk bertemu kawan. Aku bersimpati. Saya pun sama. Pembedahan saraf boleh mengambil masa lebih dari 10 jam. Kawan-kawan saya kata saya hantu, sebab jarang jumpa. Dia melihatku dan tersenyum. Kalau begitu, kita serupa. Aku mengangguk dengan senyuman. Begitulah, kesunyian melanda, tetapi tidak janggal. Kesunyian yang selesa. Kenji berkata, "Kita tak nampak bintang, ya? Kuala Lumpur terlalu banyak cahaya, London pun sama. Mungkin semua bandar besar begitu." Kenji bertanya, "Awak suka tengok bintang?" "Ya, masa kecil, bila pergi rumah nenek di kampung, nampak banyak sangat bintang. Seluruh langit malam dipenuhi bintang. Saya pun sama. Masa kecil, saya tinggal di kampung. Setiap malam saya tengok bintang." Kami tersenyum. Satu lagi persamaan ditemui. Aku melihat jam. Pukul 10 malam. Kenji berkata, "Sudah lewat. Saya hantar awak balik hotel." Aku menggelengkan kepala. "Tidak mengapa. Saya boleh balik sendiri." "Jangan, jalan malam bahaya. Saya hantar." Kami menaiki teksi. Kami tiba di hadapan hotel. Kenji berkata, "Hari ini sangat menyeronokkan." Saya pun, "Terima kasih banyak-banyak. Esok ada masa lapang." Aku terkejut. "Ya, saya nak tunjukkan tempat lain lagi esok. Jika awak sudi," jantungku berdebar kencang. "Tentu." Kenji tersenyum. "Kalau begitu, saya akan hubungi awak esok. Rehatlah secukupnya." Ya, Kenji pun jaga diri. Aku masuk ke hotel, menaiki lift ke bilik, membuka pintu dan masuk. Aku berbaring di katil, merenung siling. Jantungku masih berdebar. Aku tersenyum. Kebahagiaan yang sudah lama tidak kurasakan. Malam itu, aku bermimpi indah. Keesokan harinya dan hari seterusnya, kami bertemu. Kami berjalan di persimpangan Bukit Bintang, bersarapan pagi di Bangsar, dan menonton persembahan di Central Market. Suatu hari, kami pergi ke jalan membeli belah tradisional. Malam itu di Pudu. Kenji berkata, "Awak mesti cuba popiah goreng di sini. Saya dah makan sejak kecil lagi." Kami berdiri di hadapan kedai popiah goreng. Terdapat barisan panjang. Popularnya. Kenji tersenyum. "Kedai ini dah beroperasi 30 tahun. Nenek yang membuatnya sendiri. Kami juga beratur. Kami menunggu 15 menit. Akhirnya, giliran kami tiba. Nenek itu menggoreng kulit popiah. Bunyi sizzling kedengaran. Hati-hati, panas." Kenji mengambil popiah goreng dan memberikannya kepadaku. Aku menggigit satu suapan. Panas, tetapi sedap. Manis, rangup di luar. Inti popiah keluar dari dalam, sedapnya. Kenji tersenyum. "Masa saya sekolah menengah, saya selalu datang dengan nenek. Sampai nenek meninggal, aku memandang Kenji. Matanya kelihatan sedikit sedih. "Awak rindukan nenek awak, kan?" "Ya, nenek saya sangat menyayangiku. Selepas ayah meninggal, ibu dan nenek yang membesarkan saya." Aku menggenggam tangannya. Kenji memandangku. "Tidak mengapa, itu cerita lama." Kami berjalan di sepanjang jalan membeli belah sambil mencuba pelbagai makanan. Char kway teow, satay, curry puff. Makanan Malaysia memang banyak jenis. Ya, setiap daerah ada keistimewaannya. Sabah terkenal dengan makanan lautnya, Sarawak terkenal dengan laksanya. Kalau pergi ke negeri lain, lagi menarik. Aku mengangguk. Saya nak pergi Langkawi lepas ini. Ada banyak tempat cantik di sana. Lautnya pun indah. Aku menjawab, "Ya, saya nak pergi." Seminggu berlalu. Kami bertemu setiap hari. Tanpa disedari, Kenji sudah menjadi sebahagian daripada hidupku. Pagi aku bangun, ada mesej daripada Kenji. "Selamat pagi. Semoga hari awak indah." Aku membalas, "Selamat pagi. Apa yang kita nak buat hari ini?" Setiap hari, kami pergi ke tempat yang berbeza. Museum Negara, Tugu Negara, Lake Gardens.
Kami berjalan di seluruh pelosok Kuala Lumpur bersama-sama. Aku paling gembira apabila bersama Kenji. Suatu malam, kami duduk di bangku di Taman Tasik Perdana. Matahari terbenam itu cantik. Langit diwarnai jingga. Kenji membuka mulutnya dengan berhati-hati. Elizabeth, boleh saya berterus terang? Aku memandangnya. Ya, silakan. Kenji menarik nafas dalam. Saya sukakan awak. Jantungku berdebar kencang sejak pertama kali kami bertemu. Rasanya seperti jantungku berhenti berdegup. Kenji menyambung. Ketika saya melihat awak di dataran, saya merasakan sesuatu yang berbeza. Cara awak menjaga pesakit sangat indah, profesional dan juga hangat. Aku terdiam. Sejak itu, saya sentiasa memikirkan, adakah dia akan menghubungi saya setelah saya berikan nama? Apabila mesej awak tiba, saya sangat gembira. Aku menitiskan air mata. Saya pun. Kenji terkejut. Betul ke? Ya. Aku mengangguk. Saya pun sukakan awak. Pada mulanya, saya tidak mahu mengaku. Saya fikir saya ini hanya manusia kerja, cinta tidak ada dalam hidup saya. Aku mengesat air mataku. Tetapi sejak bertemu awak, saya berubah. Pagi menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan, hari menjadi menyeronokkan, masa depan menjadi sesuatu yang teruja. Kenji menggenggam tanganku. Hangat, apa yang akan terjadi kepada kita apabila awak pulang ke London? Aku terdiam sebentar. Itulah masalahnya. Aku perlu pulang ke London 3 hari lagi. Saya pun bimbang tentang itu. Kenji menggenggam tanganku erat. Saya serius. Walaupun awak pulang ke London, saya akan sentiasa berhubung. Kita akan membuat panggilan video, menghantar message dan email. Dia menyambung. Dan suatu hari nanti, saya akan pergi ke London. Saya akan mengambil cuti, saya ingin melawat hospital, awak dan melancong di London. Betul ke? Aku bertanya sambil menitiskan air mata. Saya janji, saya tidak akan melepaskan awak. Sama sekali. Aku memeluknya. Kenji juga memelukku. Kami berdiam diri sebentar di bangku Taman Tasik Perdana. Matahari sudah terbenam sepenuhnya. Bintang tidak kelihatan, tetapi Tasik berkilauan. Kenji berbisik di telingaku, saya cinta awak, Elizabeth. Itulah kata-kata yang ingin ku dengar sepanjang hidupku. Kata-kata bahwa seseorang benar-benar mencintaiku. Aku juga berbisik, saya pun cinta awak, Kenji. Malam itu, aku bahagia. Keesokan paginya, Kenji menelepon. Elizabeth, nak pergi Langkawi. Awak akan balik London lusa, kan? Sebelum itu, saya sangat ingin pergi. Aku terkejut. Langkawi? Tiba-tiba? Ya, saya dah tukar shift. Saya dapat cuti 2 hari. Mari kita pergi bersama. Langkawi sangat cantik, aku teragak-agak. Tetapi aku tidak dapat menolak. Ya, saya pergi. Keesokan paginya, kami bertemu awal di Klia. Kenji memakai beg galas. Dah siap? Ya. Kami menaiki pesawat. Penerbangan selama 3 jam. Dari tingkap, laut kelihatan, laut biru. Kami tiba di lapangan terbang Langkawi. Udara berbeza, lebih bersih dan lebih hangat. Kami menyewa kereta, Kenji memandu. Mula-mula kita pergi hotel, letak barang. Lepas itu kita pergi Underwater World Langkawi. Ya, bagus. Hotel kami adalah sebuah resort kecil di Chenang. Bilik kami menghadap laut. Setelah meletakkan barang, kami menuju ke Underwater World Langkawi. Perjalanan mengambil masa kira-kira sejam dengan kereta. Akuarium itu megah. Banyak ikan berenang di dalam tangki besar. Mari kita pergi lihat ikan jerung paus, Kenji berkata. Ya, mari. Kami berdiri di hadapan tangki gergasi. Pemandangan yang menakjubkan. Jerung paus berenang perlahan-lahan. Hebatnya. Kenji berkata, Elizabeth, saya nak cerita tentang ibu saya. Aku mengangguk. Ibu saya menguruskan sebuah kedai teh di Petaling Street, namanya Kedai Teh Puan Tan. Dia dah buat kerja itu sepanjang hidupnya. Aku mendengar, ayah saya meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya semasa saya sekolah menengah. Aku menggenggam tangannya erat. Pasti susah, kan? Ya, sangat susah. Ibu membesarkan saya seorang diri. Dia bekerja dari pagi hingga lewat malam sambil menguruskan kedai teh. Suara Kenji bergetar. Dia banyak berkorban sehingga saya masuk universiti. Sebab itulah saya jadi dokter. Saya mahu meringankan beban ibu. Aku mengangguk. Ibu awak seorang yang hebat. Kenji tersenyum.
Satu hari nanti, saya pasti akan perkenalkan awak. Ibu pasti gembira jika bertemu awak. Betul ke? Tentu saja. Ibu saya pandai menilai orang yang baik. Dan awak memang orang yang baik. Kami keluar dari akuarium dan pergi ke Pulau Dayang Bunting. Kami menyeberangi jambatan panjang, mengambil masa kira-kira 15 menit. Pulau Dayang Bunting adalah sebuah pulau kecil. Kami menyewa basikal. Kami berbasikal mengelilingi pulau bersama-sama. Angin laut sungguh nyaman. Kami berbasikal di jalan tepi pantai. Lautnya hijau zamrud. Cantiknya. Kenji tersenyum. Laut Langkawi memang istimewa. Kami berhenti berbasikal di pantai. Kami berjalan di pasir. Air laut membasahi kaki kami. Dingin tetapi nyaman. Kenji menggenggam tanganku. Kami berjalan berpegangan tangan di pantai. Tiada kata-kata, tetapi kami bahagia. Petang itu, kami pergi ke Tanjung Hru untuk melihat matahari terbenam. Kami duduk di atas tebing. Matahari perlahan-lahan terbenam. Langit diwarnai merah. Cantik, Kenji berkata. Tidak secantik awak. Aku tertawa. Di mana awak belajar ayat macam tu? Saya fikirkan spontan tadi. Kami tertawa. Matahari terbenam sepenuhnya. Bintang mula muncul di langit. Wah, banyak bintang. Bintang mudah kelihatan di Langkawi, tidak seperti di bandar. Kami berbaring melihat bintang. Bintang-bintang yang tidak terhitung jumlahnya bersinar. Kenji berkata, yang nampak di sana itu bintang biduk. Dia menunjuk dengan jari. Dan itu Cassiopeia. Hebatnya awak tahu banyak tentang bintang. Nenek saya yang mengajar semasa kecil. Setiap malam kami melihat bintang di kampung. Aku pun berkata, saya pun masa kecil banyak melihat bintang di rumah nenek, walaupun di kampung di England. Kenji memandangku. Kita ada banyak persamaan ya. Begitulah, malam semakin larut. Kami kembali ke hotel. Bilik kami ada 2. Kenji berkata, kita guna bilik berasingan. Saya tempah 2 bilik. Aku berasa lega, tetapi pada masa yang sama sedikit kecewa. Malam itu, aku berbaring di katil, merenung siling. Aku tidak dapat tidur. Kedengaran bunyi ketukan di pintu. Tok-tok. Aku bangun dan membuka pintu. Itu Kenji. Tak boleh tidur? Ya. Awak pun? Ya. Kami bertukar pandang. Dan tersenyum serentak. Kenji masuk ke bilik. Dia menutup pintu. Kami duduk di tepi tingkap. Laut kelihatan. Cahaya bulan menerangi laut. Kenji menggenggam tanganku. Elizabeth, saya cinta awak. Aku pun berkata, saya pun cinta awak, Kenji. Malam itu, kami bersama. Pagi menjelang. Aku terjaga dalam pelukan Kenji. Aku bahagia. Cahaya matahari pagi menembusi tingkap. Hari baharu. Kami menghabiskan 2 hari di Langkawi. Kami kembali ke Kuala Lumpur. Dan keesokan harinya, aku perlu pulang ke London. Kenji menghantarku ke Clea. Di hadapan pintu gerbang pelepasan, aku ingin menangis tetapi aku menahannya. Kenji menggenggam kedua tanganku. Saya pasti akan hubungi awak dalam sebulan. Saya akan hantar mesej setiap hari. Kita akan buat panggilan video juga. Aku mengangguk sambil menahan air mata. Saya pun. Kenji berkata, dan 3 bulan lagi saya akan datang ke London. Saya akan ambil cuti dan pasti datang. Tunggu saya. Kenji memelukku erat. Lapangan terbang itu sibuk dengan orang tetapi kami tidak kisah. Saya cinta awak, Elizabeth. Saya benar-benar cinta awak. Aku menitiskan air mata mendengar kata-kata itu. Saya pun cinta awak, Kenji. Saya benar-benar cinta awak. Kami berdiam diri sebentar. Masa pelepasan semakin hampir. Aku terpaksa berpisah dari Kenji. Saya pergi dulu. Jaga diri. Saya akan hubungi awak. Ya. Aku masuk ke pintu gerbang pelepasan. Aku berpaling. Kenji melambai. Aku juga melambai, dan aku masuk ke dalam. Aku menaiki pesawat. Dari tingkap, Kuala Lumpur semakin mengecil. Aku menangis. Pramugari di sebelah bertanya, awak okey? Ya, saya okey, tetapi aku tidak okey. Sebahagian daripada hatiku tertinggal di Kuala Lumpur bersama Kenji. Penerbangan selama 12 jam. Apabila kami tiba di lapangan terbang Heathrow, semuanya terasa asing. Pemandangan yang biasa, tetapi entah mengapa terasa asing. Aku menaiki taksi pulang ke rumah, apartemen kecil di Kensington, membuka pintu dan masuk.
Berhabuk. Aku telah tiada selama 2 minggu. Aku membongkar bagasi. Aku menghidupkan telefon bimbitku. Ada mesej dari Kenji. Dah sampai dengan selamat? Hubungi saya. Saya bimbang. Aku membalas. Baru sampai rumah. Letih tapi okey. Awak? Saya pun dah sampai rumah. Saya fikirkan awak. Saya rindu awak. Saya pun rindu awak. Rutin hospital bermula semula. Pembedahan, pemeriksaan, diagnosis. Tetapi hatiku berada di Malaysia. Setiap pagi, aku menghantar mesej kepada Kenji. Selamat pagi. Hari ini ada 2 pembedahan. Awak sihat? 2 hari pertama, balasan datang segera. Saya pun sihat. Hari ini banyak kes kecemasan. Saya fikirkan awak. Saya cinta awak. Aku tersenyum melihat mesej itu. Tetapi pada hari keempat, ia mula pelik. Balasan lambat. 4 jam, 6 jam, 12 jam. Dari hari kelima, tiada balasan lagi. Aku mula bimbang. Aku menelefon, tetapi tidak bersambung. Nombor yang anda dial tiada dalam liputan rangkaian atau sedang sibuk. Aku cuba lagi, masih tidak bersambung. Aku menghantar lebih banyak mesej. Kenji, kenapa tak hubungi saya? Saya bimbang. Ada apa-apa jadi ke? Tiada balasan. Beberapa hari berlalu. Mesej dan panggilan telefon, semuanya gagal. Aku mula panik. Ada sesuatu yang tidak kena. Adakah dia terlibat dalam kemalangan atau adakah dia mengelakku? Setiap malam aku tidak dapat tidur. Aku tidak dapat fokus di bilik pembedahan. Seorang rakan sekerja bertanya, Elizabeth, awak okey? Muka awak pucat sangat. Okey, cuma penat sikit. Tetapi aku tidak okey. Aku mencari berita Malaysia di internet. Aku mencari artikel tentang kemalangan di Hospital Pusat Kuala Lumpur. Tiada apa-apa. Seminggu berlalu. Aku menghantar email ke hospital. Aku meminta mereka memeriksa keselamatan Dr. Kenji Tan. 2 hari kemudian, balasan datang. Doktor tersebut sedang menyertai misi sukarelawan perubatan di luar negara. Untuk melindungi maklumat peribadi, butiran lanjut tidak boleh didedahkan. Misi sukarelawan perubatan di luar negara, jadi dia selamat, aku berasa lega. Tetapi pada masa yang sama, aku berasa sedih. Jika dia pergi misi sukarelawan, dia boleh beritahu aku terlebih dahulu. Sebulan berlalu, masih tiada sebarang berita daripadanya. Aku cuba berputus asa. Mungkin baginya, aku hanya satu pertemuan singkat. Suatu pagi, aku muntah di tandas. Pada mulanya, aku fikir ia kerana keletihan. Aku tidak tidur lena sejak kebelakangan ini. Tetapi ia berterusan untuk 2-3 hari. Haidku juga berhenti. Jantungku berdebar. Jangan-jangan, pulang dari kerja, aku membeli alat ujian kehamilan di farmasi. Tanganku menggigil. Aku pulang ke rumah dan masuk ke tandas. Aku menggunakan alat ujian itu. 3 minit menunggu keputusan terasa seperti seumur hidup. Jantungku berdegup kencang. Aku melihat jam. 1 minit, 2 minit, 3 menit. Aku melihat alat ujian itu. 2 garisan. Aku hamil. Aku terduduk di lantai. Ini bayi Kenji. Malam di Langkawi itu terlintas di fikiran. Kami tidak berhati-hati. Kami terlalu asyik dengan cinta. Aku menangis. Aku tidak tahu sama ada ini tangisan gembira atau sedih. Aku gembira akan ada bayi, tetapi aku takut sendirian. Di manakah Kenji? Mengapa tiada berita? Keesokan harinya, aku menjalani pemeriksaan rasmi di hospital. Seorang rakan sekerja, pakar sakit puan, melihat perutku. Tahniah, Elizabeth. Kira-kira 7 minggu. Aku melihat skrin ultrasound. Titik kecil bergerak perlahan. Aku mendengar degupan jantung. Duk-duk, duk-duk. Aku menangis mendengar bunyi itu. Itu kehidupan. Kehidupan sedang membesar di dalam diriku. Sihat, sangat sihat. Tahniah. Aku pulang ke rumah dan melihat cermin. Perutku rata. Tetapi di dalamnya ada kehidupan. Aku menghantar email kepada Kenji. Jika mesej dan telefon tidak berjaya, hanya email yang tinggal. Kenji, ini saya, Elizabeth. Ada sesuatu yang sangat penting yang perlu saya beritahu awak. Saya kini hamil bayi awak. 7 minggu. Sila hubungi saya. Tolong, kita ada bayi. Aku menghantar email itu dan menunggu balasan. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tiada balasan. Seminggu lagi berlalu. Aku terpaksa membuat keputusan.
Adakah aku akan melahirkan anak ini sendirian? Aku fikir aku perlu memberitahu ibu bapakku. Suatu petang Ahad, aku melawat rumah ibu bapakku. Rumah agam Victoria di Highgate. Aku membunyikan loseng. Pembantu rumah membuka pintu. Selamat datang, Cik Elizabeth. Aku masuk ke ruang tamu. Ibu bapakku sedang duduk, minum teh. Oh, Anaso, anakku, ada apa? Tak ada berita pun. Aku duduk menarik nafas dalam. Ayah, ibu, saya hamil. Bunyi cawan teh diletakkan bergema kuat. Kesunyian melanda. Kesunyian yang panjang dan berat. Ayahku mula bercakap dahulu. Siapa bapa bayi itu? Orang Malaysia. Seorang doktor. Sekarang tidak dapat dihubungi. Bodoh. Apa yang telah kau lakukan? Maruah keluarga kita akan tercemar. Ayahku berkata dengan dingin. Gugurkan bayi itu. Sekarang juga. Aku menggelengkan kepala. Tidak. Saya akan melahirkan anak ini. Ayahku berdiri. Suaranya bergetar. Jika kau melahirkan anak itu, kau bukan lagi keluarga kami. Jangan sekali-kali datang ke rumah ini lagi. Harta pusaka pun, 1 sen pun takkan kau dapat. Aku berkata sambil menitiskan air mata, tidak mengapa. Saya akan melindungi anak ini. Ibuku menangis. Elizabeth, sedarlah, hidupmu akan hancur. Kariermu sebagai dokter akan berakhir. Aku berdiri. Tidak, ini hidup saya. Ini pilihan saya. Keluar. Sekarang. Ayahku menjerit. Aku keluar dari rumah. Aku tidak berpaling. Aku berjalan dalam hujan. Hujan lebat membasahi tubuhku, tetapi aku tidak kisah. Aku menaiki teksi pulang ke rumah. Seluruh badanku menggigil. Aku mandi dan berbaring di katil, merenung siling. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Keesokan harinya, aku pergi berjumpa ketua jabatan hospital. Aku menyerahkan surat peletakan jawatan. Ketua jabatan terkejut. Elizabeth, ada apa? Kenapa tiba-tiba nak berhenti? Hal pribadi. Hal apa? Awak pakar bedah saraf terbaik di hospital ini. Aku diam. Ketua jabatan faham. Jangan-jangan, awak hamil. Ya. Ketua jabatan mengeluh. Baiklah, tapi awak boleh terus bekerja, kan? Ambil cuti bersalin dan kembali. Aku menggelengkan kepala. Maaf, tapi saya sudah membuat keputusan. Pelbagai sebab. Dalam keadaan hubungan dengan ibu bapa terputus, aku tidak dapat meneruskan kerja di hospital. Aku juga takut dengan pandangan orang. Ketua jabatan tidak lagi memaksaku. Saya kesal, tetapi saya akan menghormati keputusan Anda. Semoga berjaya. Rakan-rakan sekerja memujukku. Elizabeth, fikirkan semula. Awak doktor yang hebat. Lahirkan bayi ini dan kembali. Kami akan menunggu awak. Aku menggelengkan kepala. Maaf, tapi sekarang, anak saya lebih penting. Itu hari terakhirku bekerja. Rakan-rakan sekerja mengadakan majlis perpisahan untukku. Lahirkan bayi yang sihat ya. Hubungi kami, kita kan kawan. Aku berterima kasih, tetapi aku sedih. Rasanya seperti membuang semua yang telah aku bina. Aku berpindah ke sebuah bilik kecil di Brentford, London. 1 bilik tidur, 1 dapur, 1 tandas. Itu sahaja. Aku hidup dengan wang simpananku. Tetapi kos sara hidup di London tinggi. Wang cepat habis. Aku hamil 4 bulan. Perutku mula membesar sedikit demi sedikit. Aku pergi ke hospital sendirian. Menjalani pemeriksaan dan mengambil ubat. Tiada siapa di sisiku. Tiada teman, tiada keluarga, tiada Kenji. Setiap malam aku menangis. Aku memeluk bantal dan menangis. Kenji, awak di mana? Kenapa tak hubungi saya? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Kita ada bayi, kita punya bayi. Tetapi tiada balasan. Wang semakin berkurang. Aku terpaksa berjimat cermat dalam perbelanjaan makanan. Hanya 1 kali makan sehari. Wanita hamil sepatutnya mengambil nutrisi yang cukup, tetapi aku tidak dapat melakukannya. Berat badanku turun. Doktor bimbang. Puan, tak boleh kurus macam ini. Mesti makan dengan cukup. Tak baik untuk bayi. Aku mengangguk. Saya akan cuba. Tetapi aku tiada wang. Aku membeli makanan diskaun di pasar raya. Barang-barang yang hampir tamat tempoh. Roti, susu, buah-buahan. Itulah yang aku makan sepanjang hari. Pada hari aku mencecah 5 bulan, aku membuat keputusan. Aku akan pergi ke Malaysia. Aku perlu mencari Kenji. Aku perlu berjumpa bapa anak ini.
Aku tidak rasa aku boleh membesarkannya sendirian dari segi kewangan dan mental. Aku menggunakan wang simpanan terakhirku untuk membeli tiket kapal terbang. Tiket sehala. RM255 sen. Aku tidak ada wang untuk pulang. Aku mengemas barang-barangku. Beberapa helai pakaian, sepasang kasut, 2 buku perubatan, 1 kad nama yang Kenji berikan. Itulah semua hartaku. Di dalam teksi menuju ke lapangan terbang, pemandangan kota London melintas di luar tingkap, Big Ben, Tower Bridge, Sungai Thames. Kota tempat aku menghabiskan seluruh hidupku, tetapi aku terpaksa pergi. Aku memandang ke arah rumah ibu bapakku buat kali terakhir. Dari jauh, Bukit Highgate kelihatan. Aku mengesat air mataku. Selamat tinggal, ayah, ibu. Suatu hari nanti, kalian akan faham. Aku tiba di lapangan terbang Heathrow. Aku mendaftar masuk. Petugas bertanya, tiket pergi balik, tiket sehala. Saya belum memutuskan tarikh pulang. Petugas itu kelihatan hairan, tetapi dia mengeluarkan tiket untukku. Aku melepasi pemeriksaan imigresen dan menuju ke pintu pelepasan. Aku menaiki pesawat. Penerbangan 12 jam. Duduk di tempat duduk yang sempit, aku berfikir. Bagaimana jika aku tidak dapat mencari Kenji? Bagaimana jika dia menolakku? Bagaimana jika dia sudah ada orang lain? Bagaimana jika dia tidak mahu bayi ini? Aku takut. Tetapi aku tidak dapat berhenti. Demi anak ini. Pesawat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Oktober 2023. Aku keluar dari lapangan terbang. Udara terasa asing. Tetapi entah mengapa, terasa seperti pulang ke rumah. Kuala Lumpur yang aku kunjungi semula selepas 4 bulan. Aku menaiki bas limusin KLIA ke KL Sentral. Dari tingkap, Sungai Klang kelihatan. Aku datang lagi. Kenji, aku pasti akan cari awak demi bayi kita. Aku berbisik. Penginapan aku adalah sebuah rumah tetamu kecil di Pudu. Bilik berharga RM80 semalam. Biliknya sempit dan gelap. Tingkapnya kecil, tetapi aku tidak kisah. Aku membongkar bagasi dan mengeluarkan kad nama Kenji. Hospital Pusat Kuala Lumpur. Alamat tertera. Keesokan paginya, aku menuju ke alamat itu. Aku menaiki LRT. Ia sebuah hospital besar. Aku berdiri di hadapan pintu masuk utama hospital. Tetapi aku tidak dapat masuk. Pertemuan perlu ditempah. Aku bertanya kepada staf di kaunter penerimaan, maaf, adakah Dr. Kenji Tan ada? Staf itu menggelengkan kepala. Maaf, kami tidak boleh memberikan maklumat peribadi. Saya ada kad nama ini, dia pakar kecemasan. Staf itu berkata, walaupun begitu, tidak boleh, itu peraturan. Kami tidak boleh memberikan maklumat tanpa persetujuan individu. Aku terpaksa berputus asa. Aku buntu. Beberapa hari aku menghabiskan masa begitu. Aku berkeliaran di sekitar hospital. Mungkin Kenji akan muncul. Aku menunggu dari pagi hingga malam. Tetapi Kenji tidak muncul. Seminggu berlalu. Wangku hampir habis. Suatu hari, aku tidak makan. Perutku kosong, tetapi aku menahannya. Aku duduk di bangku tepi jalan dan menangis. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana? Anak ini, bagaimana? Seorang makcik Melayu yang lalu bertanya, Nak, okey ke? Ada sakit apa-apa ke? Aku menggelengkan kepala. Saya okey, terima kasih. Makcik itu melihatku dan mengeluarkan wang, sekeping RM50 hurai. Ambillah ini, pergi makan. Nampak macam ada bayi dalam perut. Kena makan dengan cukup. Aku melambaikan tangan. Tidak, saya okey. Tetapi makcik itu meletakkan wang itu di tanganku dan pergi. Ambillah, demi bayi. Aku melihat wang itu dan menangis. Di negara asing, seorang makcik yang tidak kukenal membantuku. Rasanya hangat. Pada ketika itu, aku teringat apa yang Kenji katakan. Ibu saya menguruskan kedai teh di Petaling Street. Namanya Kedai Teh Puan Tan. Kedai teh. Petaling Street, Kedai Teh Puan Tan. Hanya petunjuk itu yang ada. Aku berdiri dan menuju ke Petaling Street. Aku mula mencari kedai teh di seluruh kawasan Petaling Street. Lorong-lorong berliku seperti labirin. Aku masuk ke setiap kedai teh dan bertanya, Maaf, adakah Anda kenal seseorang bernama Kenji Tan? Dia seorang doktor. Kira-kira 35 tahun, pakar kecemasan. Kebanyakan orang menggelengkan kepala. Tiada pelanggan kami yang bernama begitu. Di sebuah kedai,
Aku dipandang dengan jengkel. Jangan ganggu perniagaan kami. Aku meminta maaf dan keluar dari kedai itu. Aku melawat 10 kedai sehari. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, tiada sebarang petunjuk. Perutku semakin membesar. 6 bulan, sukar untuk berjalan, kakiku bengkak, pinggangku sakit. Tetapi aku tidak dapat berhenti. Suatu petang, hujan turun. Aku berjalan di lorong tanpa payung. Bajuku basah kuyup, badanku menggigil. Sejuk, aku melihat sebuah kedai teh kecil. Papan tanda bertulis, Kedai Teh Puan Tan. Aku berhenti. Kedai Teh Puan Tan, nama yang Kenji sebut. Jantungku berdebar kencang. Aku membuka pintu dan masuk. Kedai itu hangat. Tiada pelanggan. Ia adalah kedai teh tradisional Melayu Cina. Ada meja dan kerusi kayu. Dari tingkap, taman kecil kelihatan. Seorang wanita pertengahan umur sedang duduk di kaunter, membaca buku. Selamat datang. Aku perlahan-lahan mendekat. Aku bertanya dengan suara bergetar, adakah Anda kenal seseorang bernama Kenji Tan? Wanita itu mengangkat wajahnya. Mata kami bertemu. Pada saat itu aku tahu, mata yang sama persis seperti Kenji. Bentuk mata yang sama, pandangan yang sama. Wanita itu bertanya, siapa ya? Aku menjawab dengan suara bergetar, saya Elizabeth, saya dari England, saya mencari Kenji. Wanita itu perlahan-lahan berdiri. Dia melihat perutku, perut yang membesar. Kemudian dia bertanya dengan berhati-hati, bayi dalam perut itu anak Kenji ke? Air mataku mengalir, air mata yang tertahan selama ini tumpah. Aku mengangguk, ya, 6 bulan. Wanita itu mendekatiku. Dia memelukku. Pasti susah kan? Awak memang kuat, pasti banyak dugaan, datang sejauh ini sendirian. Aku menangis dalam pelukannya. Air mata yang tertahan selama 3 bulan tumpah. Kehangatan yang sudah lama tidak kurasakan. Wanita itu berkata, saya Puan Tan, Ibu Kenji. Aku mengangkat wajahku. Mak Cik, betul-betul Ibu Kenji? Ya, betul. Dia memang mirip Kenji kan? Matanya, aku tidak dapat mempercayai. Akhirnya aku menemui Ibu Kenji. Puan Tan menyuruhku duduk. Mula-mula, tukar baju. Nanti demam pula. Ada bayi dalam perut pula. Puan Tan membawa baju kering dari belakang. T-shirt besar dan seluar longgar. Aku menukar baju di tandas. Aku melihat cermin. Wajahku pucat. Ada lingkaran hitam di bawah mata. Apabila aku kembali ke bilik, Puan Tan menyediakan teh herba panas. Mula-mula minum ini, panaskan badan. Aku minum teh itu. Hangat. Rasanya seperti tubuhku cair. Puan Tan menggenggam tanganku. Kenji sekarang sedang melakukan misi perubatan di Afrika, di Kenya. Sudah 4 bulan. Kalau begitu, dia tak dapat terima panggilan saya? Saya rasa begitu. Di sana, keadaan komunikasi hampir tiada. Tiada internet. Telepon pun tak bersambung. Dia hanya akan hubungi saya sebulan sekali dengan telepon satelit. Aku menitiskan air mata. Kalau begitu, Kenji tak tahu ke? Yang saya hamil, yang saya datang ke Malaysia, saya rasa begitu. Kenji pun pasti sedih. Dia banyak cerita pasal awak. Pasal saya. Ya, tentu saja. Dia kata dia jumpa seorang wanita cantik dari England. Dia kata awak seorang yang sangat hebat. Dia kata dia cintakan awak. Dia cakap setiap hari, sampai hari sebelum dia pergi ke Kenya. Aku menangis. Kerana aku tahu Kenji juga mencintaiku. Puan Tan bertanya, bila dia balik? 2 bulan lagi, awal Desember. Alhamdulillah. Aku menghela nafas lega. 2 bulan. Jika aku menunggu 2 bulan, aku dapat bertemu Kenji. Puan Tan berkata, tinggal di rumah saya. Ada 1 bilik di tingkat atas kedai teh. Sempit sikit, tapi okeylah. Tidak, itu akan menyusahkan. Saya tinggal di rumah tetamu. Apa awak cakap ni? Awak ibu kepada cucu kami. Tentu saja, awak patut tinggal di rumah kami. Kita sudah jadi keluarga, ada cucu kami dalam perut awak. Aku menangis lagi. Perkataan keluarga. Aku tidak tahu perkataan itu begitu hangat. Terima kasih, Mak Cik. Terima kasih banyak-banyak. Tidak mengapa. Itu perkara biasa, kita sudah jadi keluarga. Sejak hari itu, aku mula tinggal di rumah Puan Tan. Bilik kecil di tingkat atas kedai teh, cahaya matahari masuk. Dari tingkap, jalan Petaling Street kelihatan.
Puan Tan setiap pagi memasak bubur ayam atau sup sayur untukku. Wanita hamil kena makan yang berkhasiat. Tradisi Malaysia. Baik untuk bayi. Malam pula, dia menyediakan makanan yang hangat. Kari ayam, ikan bakar. Aku makan makanan yang layak buat kali pertama setelah sekian lama. Kena besarkan cucu kami dengan sihat ya. Makanlah banyak-banyak. Aku berterima kasih. Untuk pertama kali di Malaysia, aku merasakan kehangatan keluarga. Setiap malam, aku berbual dengan Puan Tan. Kenji memang baik hati sejak kecil. Dia suka menolong orang. Makcik cerita lagi pasal Kenji. Masa sekolah menengah, dia pernah terlibat dalam kemalangan jalan raya. Ketika itu, doktor-doktor di bilik kecemasan menyelamatkan Kenji. Sejak itu, dia mula ingin jadi doktor. Masa sekolah menengah, dia banyak melakukan kerja sukarelawan. Sukarelawan hospital, sukarelawan rumah orang tua. Dia memang anak yang baik. Aku membayangkan Kenji semasa kecil. Dia anak yang baik, ya, memang begitu. Kenji kami memang baik. Sebab itulah awak suka dia, kan? Aku mengangguk, ya. Kenji memang orang yang baik. Baik hati, peramah, dan ikhlas. 2 bulan berlalu. Perutku semakin membesar. 8 bulan. Puan Tan menyediakan pakaian bayi. Anak lelaki ke? Anak perempuan? Saya tak tahu. Mana-mana pun saya gembira. Saya nak cucu lelaki. Harap dia mirip Kenji. Saya pun. Aku dan Puan Tan pergi ke hospital bersama. Seorang pakar sakit Puan di pusat perubatan swasta di KLCC. Kami melihat ultrasound. Doktor berkata, anak lelaki yang sihat. Tak lama lagi akan bertemu dengannya. Aku gembira. Anak lelaki, Puan Tan juga gembira. Cucu lelaki saya. Keluar dari hospital, Puan Tan bertanya, dah ada nama? Belum. Saya ingat nak putuskan bersama Kenji bila dia balik nanti. Baguslah begitu. Desember tiba. Hari Kenji pulang. Aku gementar. Bagaimana dia akan bereaksi? Adakah dia gembira? Atau terkejut? Puan Tan berkata, dia akan tiba di Kelia petang ini, saya kena jemput dia. Nak ikut? Tidak, saya tunggu di sini. Saya rasa makcik patut berbual dengan dia dulu. Baiklah. Saya akan bawa dia balik secepat mungkin. Puan Tan pergi. Aku menunggu di kedai teh. Aku melihat jam. Pukul 3 petang. Pukul 4, pukul 5, pukul 6. Masa berlalu dengan sangat perlahan. Pukul 7 malam, pintu kedai terbuka. Puan Tan masuk. Di belakangnya, seorang lelaki masuk. Kenji. Rambut hitam, kulit gelap, janggut tumbuh. Dia memakai beg galas. Kelihatan kurus. Tetapi pandangan matanya tidak berubah. Aku sedang membasuh pinggan di dapur belakang. Aku perlahan-lahan berpaling. Kenji memandangku. Ekspresinya membeku. Ekspresi tidak percaya. Elizabeth. Aku mula menangis. Kenji berlari mendekat. Dia menjatuhkan beg galasnya. Dia melutut. Dia melihat perutku. Perut yang membesar. Ini, anak saya ke? Aku mengangguk. Ya, anak kita. Kenji menangis. Maaf. Saya benar-benar minta maaf. Saya tak tahu, tak dapat hubungi awak. Saya betul-betul minta maaf. Dia meletakkan tangannya di perutku. Anak saya? Betul-betul anak saya? Aku membelai kepalanya. Tidak mengapa. Kita dah bertemu sekarang. Itu yang penting. Kenji berdiri dan memelukku. Dia berhati-hati agar tidak menyentuh perutku. Terima kasih. Terima kasih kerana mencari saya, kerana datang ke Malaysia, kerana melindungi bayi kita. Aku menangis di dadanya. Puan Tan juga menangis. Kalian sudah jadi keluarga. Semuanya akan baik-baik saja. Kenji berkata, Ibu, maafkan saya. Saya akan bertanggung jawab. Saya akan menyokong Elizabeth dan bayi kami. Puan Tan ketawa dan berkata, saya tahu. Saya memang sangka begitu. Anak saya kan. Malam itu, kami duduk mengelilingi meja makan. Kenji menggenggam tanganku dan berkata, saya berada dalam misi sukarelawan perubatan di kawasan terpencil. Di tempat yang komunikasi terputus sepenuhnya. Tiada telefon bimbit, tiada internet. Saya hanya dapat hubungi ibu sebulan sekali dengan telefon satelit. Aku mengangguk, saya faham. Sekarang yang penting adalah masa depan kita. Kenji bertanya, apa kata ibu bapa awak di London? Saya tak hubungi mereka. Saya putuskan hubungan. Kenji terkejut. Kenapa?
Apabila saya kata saya nak melahirkan anak, saya diusir dari rumah. Mereka kata saya takkan dapat warisan. Kenji menggenggam tanganku erat. Maaf, salah saya. Saya sepatutnya bertanggungjawab. Aku tersenyum. Tidak, itu pilihan saya. Saya tidak menyesal. Kerana ada anak ini dan ada awak. Puan Tan berkata, kita sudah jadi keluarga sekarang, jangan risau. Kami semua akan menyokong kalian. Ibu bapa awak di London pun akan faham suatu hari nanti. Malam itu, aku tidur lena setelah sekian lama. Kenji sudah kembali. Itu sahaja sudah cukup. Keesokan paginya, Kenji berkata, Elizabeth, mari kita pergi ke hospital. Kena buat pemeriksaan. Kami pergi ke hospital bersama. Seorang pakar sakit puan di pusat perubatan swasta di KLCC. Doktor melihat ultrasound dan berkata, anak lelaki yang sihat. Tarikh jangkaan bersalin sebulan lagi. Awal Januari. Keadaan ibu pun tiada masalah. Aku menggenggam tangan Kenji. Kita akan bertemu sebulan lagi ya. Ya, anak saya. Tak sabar rasanya. Keluar dari hospital, Kenji melutut. Di tepi jalan, tetapi dia tidak kisah. Elizabeth, kawin dengan saya. Aku terkejut. Sekarang, di sini? Ya, saya tak boleh tunggu lagi. Awak istri saya dan ibu kepada anak lelaki kita. Saya nak kawin secara rasmi. Aku menangis. Ya, saya sudi kawin dengan awak. Kenji berdiri dan memelukku. Orang ramai yang lalu lalang bertepuk tangan. Kami tersenyum. Sejak hari itu, persiapan perkawinan bermula. Kami menyediakan dokumen perkawinan antarabangsa. Kami pergi ke kedutaan British dan mendapatkan sijil kelayakan untuk berkahwin. Kami menyerahkan dokumen kepada Jabatan Pendaftaran Negara. Seminggu kemudian, permohonan perkahwinan kami diterima. Aku secara sah menjadi istri Kenji. Puan Tan mengadakan kenduri kesyukuran kecil di kedai teh. Jiran-jiran berkumpul. Aku memakai baju kurung. Baju kurung merah, jambu lembut dengan selendang biru muda. Kenji juga memakai baju Melayu. Aku bahagia. Seminggu sebelum tarikh jangkaan bersalin, aku mula rasa sakit bersalin pada awal pagi. Kenji, sakit. Kenji, terus bangun. Mari kita ke hospital. Puan Tan pun bangun. Saya siapkan beg. Kami menaiki teksi ke hospital. Kesakitan bersalin semakin kuat. Kami masuk ke bilik bersalin. Kenji menggenggam tanganku. Kuatkan semangat, Elizabeth. Awak boleh. Sikit lagi. 8 jam berlalu. Akhirnya, aku mendengar tangisan bayi. Awake, aku menangis. Kenji juga menangis. Jururawat meletakkan bayi di dadaku. Kecil dan hangat. Ini ibu, sayang, Kenji berkata. Ethan. Namanya Ethan Tan. Bayi itu membuka matanya. Mata hitam. Mirip Kenji. Ethan, ini ayah sayang awak. Detik itu akan menjadi kenangan sepanjang hidupku.